Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-Imamul Ghazali at-Tusi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Rabbana, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau mengirakan kami salah, inna sina au akhta'na, jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami, isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak berdaya memikulnya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan kami. Waghfir lana, serta ampunkanlah dosa kami. Warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna alal qaumil kafirin, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-286 pada juzuk yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ni dapat duduk bersama-sama di dalam satu majlis ilmu. Semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap
Yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kitab kita, iaitulah Minhajul Abidin, kitab Jawi muka surat 11, kitab Rumi muka surat 18. Kan? Betul? Betul? Salah? Betul? Betul. Kalau tak betul nak tutup kitab. Baik. Saya bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Saya baca Arab dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, fa haqqa lil 'abdi alla yashtaghila illa bihima wa la yat'aba illa lahuma wa la yanzura illa fihima wa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi wa lagwun la hasilun lahu fa idza alimta dzalika fa'lam annal ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nadhratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Baik, artinya fahaqqa lil abdi, itu artinya maka sebenarnya bagi hamba itu bahawa jangan membimbangkan melainkan dengan keduanya, dan dipayahkan melainkan bagi keduanya, dan jangan ditilik melainkan pada keduanya. Maka ketahui bahawasanya barang yang lain daripada keduanya, daripada pekerjaan itu batil, tiada kebajikan padanya dan sia-sia, yang tiada hasil baginya. Maka apabila engkau ketahui yang demikian, maka ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu yang terlebih mulia daripada dua permata, dan yang terlebih afdal daripada keduanya. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati, bahwasanya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas sekurang-kurang daripada umatku. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu tilik kepada orang alim terlebih kasih kepadaku daripada ibadat setahun puasanya dan berdiri sembahyangnya. Baik. Kita gitu dulu. Jadi kita ni sekarang sambung kepada aqabatul ilmi, yakni peringkat ilmu dan makrifat. Ni peringkat yang pertama bagi orang yang berusaha berjalan kepada Allah. Dipanggil golongan salik. Kita sekarang ni masuk dalam golongan salik. Salik ni maknanya orang yang berjalan kepada Allah. Orang yang berjalan pada Allah tu dipanggil salik. Jalan yang dilalu tu dipanggil suluk. Salik orang yang jalan, jalan dia tu dipanggil suluk. Kalau orang
ambil tarekat, perkataan suluk ni biasa dengar. Suluk tu jalan dia. Lepas tu kita pernah digemparkan dengan orang panggil kerajaan Sulu. Sebenarnya bukan Sulu, Suluk. Dulu ada sebuah kerajaan Islam, namanya kerajaan Suluk. Mana dia ambil perkataan suluk ni, golongan salikin, golongan yang berjalan kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Tu. Jadi jalan salik ni, orang yang salik ni, dia kena tempuh macam-macam cabaran, mehnah, ibtila, ujian dan sebagainya. Jadi sebab tu Imam Ghazali menamakan tempuhan-tempuhan itu dengan panggilan Aqabah. Aqabah ni maknanya bukit. Kenapa Imam Ghazali menamakan bukit? Kerana nak menunjukkan kepayahan setiap fasa dia. Setiap tempuhan yang dia nak lalu, halangan yang dia nak lalu, halangannya diibaratkan macam orang yang nak mendaki bukit. Maknanya payah. Nak naik tu satu hal, dengan liku-likunya, dengan penatnya, dengan tingginya. Kalau tak ada azam yang kuat, tak ada nekat yang kuat, nescaya sama ada dia jatuh atau dia patah balik, tak jadi nak naik. Itu ibarat bukit tadi tu, macam nak naik bukit. Saya biasalah, zaman sebelum ngaji pondok dulu, aktif lah camp-camp ni. Di Selangor tu ada satu gunung apa saya tak ingat. Satunya bukit apa tak nama dia. Dia tinggi. Mula-mula tu landai lagi, sampai atas tu dia nak kena panjat tu macam kita merangkak ke atas. Kena pakai tali apa semua. Memang mula-mula kat bawah kaki bukit semangat dengan stretching, angkat kaki sampai kepala angkat. Lompat sana lompat sini, semangat macam tu. Sampai ke atas tu baru tak sampai puncak lagi, baru tengah tu masing-masing dah kata dia turun balik malah je ni, Allah penatnya, jauh lagi tu nak naik tu. Dia akhirnya jadi kecundang. Kalau orang tak faham, dia kata apa kita penat-penat daki atas tu kan boleh dapat apa. Ini samalah. Itu tak apalah tu daki bukit. Ini nak daki dalam perjuangan kehidupan kita, nak mendekatkan diri pada Allah. Kalau orang yang suluhan dia tak jauh, dia tak nampak akhirat, dia tak nampak apa yang dia juangkan ni untuk apa, apa hasilnya. Maka bila diuji dengan susah payah, dia akan tarik diri. Kata malah mula semangat nak ngaji pondok. Duduk kat pondok, kena itu kena ini, hafal sana hafal sini, payah dia kata. Tak payah pondok nampak? Tak jadi dah. Dia jadi ujian berat. Ngaji ataupun surah masjid pun kadang ujian berat juga. Kena pula ada drama minggu ini. Sebab salah nak pergi kuliah ke nak pergi drama. Nampak? Ujian berat. Ni kita nak masuk tarawih. Minggu pertama banyak-banyak. Kata P. Ramli. Minggu kedua sikit-sikit. Minggu ketiga jarang-jarang. Minggu keempat lagi tu kadang-kadang. Minggu pertama penuh sampai kolah. Sujud atas lipa orang tu belakang tu. Penuh semayang. Ni tak tahu ni Ramadan kita ni. Dulu Ramadan boleh tahan lagi, semayang rapat lagi. Lah ni semayang ni nak kena jarak 1 meter. Maknanya 2 kali ganda dia punya jarak biasa. Biasa-biasa tak jarak pun penuh. Kalau jarak 1 meter menimbun penuh sampai belakang. Tu minggu pertama. AJK jangan pening sangat. Kalau kalut tak ada sejadah lebih, tak apa, pinjam je mana-mana dulu. Sebab minggu pertama je. Nampak? Minggu kedua sejadah kat luar tu kena bawa masuk dalam. Tak ada orang dah. Minggu kedua dah sikit-sikit. Minggu ketiga dah orang cakap apa, jarang-jarang. Jarang-jarang dah. Minggu keempat lagi kadang-kadang. Sampai Tok Imam pun kadang-kadang. Tapi bukan sini lah. Tempat lain, sini Tok Imam bagus. Baik. Tak mana tadi? Tadi maknanya begitulah dalam kita nak beramal. Cakap memang senang, semangat memang tinggi, tapi kalau tak suluhannya tajam, dia tak nampak apa matlamat dia, untuk apa dia beribadat, dia mudah kecundang, dia payah nak istiqamah.
Jadi ini kunci pada istiqamah. Sebab tu untuk amal kita berterusan, maka perlu atau wajib kita mengaji ilmu. Barulah ibadat yang kita buat kita faham. Kenapa aku semayang jemaah kat surau, padahal semayang kat rumah seorang-seorang pun sah juga. Dan apa semayang jemaah kat surau? Sebab kawan suruh, atau orang panggil, ataupun sebab malam ni ada kuliah. Kalau tak ada kuliah, tak ada terus. Dah macam mana? Dia tak faham tu, dia mudah kecundang. Tapi kalau dia faham apa yang dia buat, dia tahu semayang jemaah ni sebab dapat 27 darjat, dia kata aku nak ambil pahala mana sampai 27. Rugi-rugi saja kalau aku tak pergi. Aku semayang seorang kat rumah memang sah, tapi satu ni semayang ramai, bukan lama mana, bukan jauh mana surau, berapa langkah kaki je dapat 27. Ruginya kalau tak pergi. Sebab apa? Sebab dia faham. Sebab faham ni baru mula ibadat kita buat tu bukan dengan semangat semata-mata, tapi kita akan buat dengan kefahaman. Maka dengan kefahaman itulah jadi istiqamah amal kita. Amal ibadat kita jadi istiqamah. Apa sajalah yang kita juangkan. Kita memperjuangkan Islam dalam bentuk politik dan sebagainya. Kalau dia nampak matlamatnya jawatan, dah dapat jawatan, nak juang apa lagi? Kalau dia nampak hanya semata-mata Putrajaya, okey dah masuk dah Putrajaya, dah jadi esko dah jadi menteri dah, lepas tu nak buat apa? Itu dia tak nampak. Kalau setakat itu matlamat dia. Tapi kalau dia nampak matlamat dia Islam, masuk Putrajaya tu lagi payah, dia akan juang sungguh-sungguh untuk tegakkan Islam. Bukan duduk relax dengan makan gaji saja tak. Sebab tu matlamat tu penting. Sebab tu Imam Ghazali pesan, tajdidun niat. Sentiasalah perbaharui niat kita. Setiap kali kita bangun tidur, bangun celik-celik tu, azamkan. Tapi sebelum tidur azam dah dulu. Sebelum tidur azamkan dulu, esok aku nak buat lebih baik daripada yang semalam. Aku akan buat, aku akan betulkan balik apa yang aku silap hari ni, esok lagi elok nak buat. Tanam azam dulu baru tidur. Moga-moga dalam tidur tu Allah anugerahkan ilham, perkara mimpi-mimpi yang baik, supaya menjadi semangat kita di pagi esok untuk memulakan hidup yang baru dengan kebaikan yang baru. Kita bangun tidur dengan satu azam, dengan niat yang kita ambilkan, niat asal kita, apa sebenarnya aku nak buat ni, supaya tak kona kan, supaya tak lari. Tu dia. Baik. Jadi sebab itulah paling nombor satu akobahnya yang nak kena tempuh bagi orang yang nak salik ni, orang yang nak berjalan pada Allah, tak dapat tidak, mesti dia kena tempuh akobatul ilmi. Bukit mana? Bukit ilmu. Dia kena tempuh ilmu dulu. Sebab ilmu ni lah kunci kepada istiqamah. Dia nak istiqamah ni. Sebab lepas-lepas ni macam-macam akobah lagi, macam-macam ujian lagi dia nak kena tempuh. Jadi kunci pertama supaya momentum dia bergerak tu boleh istiqamah sampai ke hujung, maka kunci yang pertama mesti dengan ilmu dulu. Mesti dengan ilmu. Maka kata Syekh maka dia kata, sebenarnya bagi hamba itu, bagi hamba yang nak berjalan pada Allah tu, kita panggillah diri kita ni hamba. Baulah, sebab tu orang Kelantan cantik lah. Sebab pondok kuat dulu situ Kelantan, sampai bahasakan diri hamba. Memang patutnya kita kena biasakan diri kita panggilan hamba. Orang zaman dulu-dulu, zaman pendekar dulu, memang panggil hamba pun, tuan hamba. Lah ni kalau kita panggil hamba pelik sangat. Nampak? Nak datang kedai bami, tuan hamba nak roti canai. Tuan hamba mana? Ni main hamba pula. Nak pelik bunyi dia. Tapi tak apalah. Nak mana kata, bila sebut hamba baru kita kenal diri kita. Cuba nak, kalau benda ni dipraktikkan, kita orang kampung mungkinlah tak ada apa sangat. Tapi kalau benda ni dipraktikkan dengan panggilan hamba, orang jawatan besar pun akan tunduk akhirnya. Betul tak? Hilang ego dia. Nak ego benda, dia bahasa diri dia hamba. Walau general manager pun nak. Tapi dah hari ni aku bos. Tu yang bongkak, tu yang sombong kan. Panggil pula dengan gelaran-gelaran dunia yang hebat, Datuk Seri, Tan Sri. Lagi berseri-seri lah dia punya ego. Nampak? Jadi melambung-lambung lah, lonjak. Habis. Bukan salah ke panggilan Datuk tu kan. Tapi janganlah nak bangga dengan panggilan tu. Sebab tu Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang
Kalau ikut nama dia Datuk Seri. Macam Najib lah, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang nama dia, pangkat dia tu. Tapi dia lebih gemar orang panggil dia Ayah Cik. Ayah Cik je, macam panggilan orang kampung. Supaya tak menyebabkan hati ni rasa hebat. Kita tak ada datuk nak pergi minta datuk. Kan? Nak sangat datuk, tunggu ada cucu lah. Sekejap lagi cucu panggil datuk. Sedap dah tu. Pakai songkok tinggi, pakai baju batik, keluar. Datuk dah tu. Okey lah tu. Kan? Orang tak suruh rasmi pi Baik. Maka sebenarnya bagi hamba kita, itu bahawa jangan membimbangkan, dia kata. Jangan kita kalut. Jangan kita berbimbang-bimbang. Bimbang ni maksudnya kerisauan. Jangan duk kalut lah, gelisah sana, gelisah sini, risau sana, risau sini. Tak boleh apa? Jangan apa? Yang dimaksudkan murad jangan membimbangkan ini, bimbang berkaitan dengan hal dunia. Jangan bimbang hal dunia, dia kata. Melainkan dengan keduanya. Melainkan kalau kita nak bimbang juga, bimbang dua benda. Keduanya, dia kata. Apa dua benda tu? Ilmu dan amal. Ini. Bimbanglah tentang ilmu kita, banyak mana yang kita reti tentang hukum hakam agama Allah. Sebab apa? Sebab soalan akan bertubi-tubi, akan ditanya dalam kubur. Marah buka baru soalan pertama, berderet lagi, beratus soalan lagi. Yang bocor 2-3 soalan depan tu je. Marah buka, waman nabiyuka, wamadinuka. Padahal berlambak lagi belakang tu nak tanya. Entah-entah 100 tahun mati pun soalan tak habis lagi. Maknanya banyak nak kena tanya. Jadi kita renung, kalau aku mati, soalan banyak nak tanya, aku boleh jawab tak kalau ilmu aku tak ada masa hidup kat dunia? Lepas tu kita kena bimbang hal ilmu, yang pertama. Yang kedua, kena berbimbang-bimbang hal amal. Sebab banyak yang tertipu, mengaji sampai jauh-jauh, sampai tak jejak kaki kat tanah, naik kapal terbang. Mengaji sampai Jordan, Yaman, Mesir. Bagus mengaji jauh, tak ada masalah. Tetapi lagi tinggi ilmu, lagi tinggi amal sepatutnya. Jangan ilmunya banyak, amal tak ada. Banyak yang tertipu. Orang panggil dia seorang alim, ulama gini, hebat ilmu dia, tapi amal tak ada. Amal tak ada. Amal kurang. Sebab tu saya suka cara pondok. Bukan salah nak mengaji mana pun, pergi ngajilah. Tapi pondok ni dia ajar anak murid, apa yang kamu mengaji itu yang kamu amal. Sebab tu cara tak payah ambil jauh lah. Cara berpakaian sudah diajar di pondok. Kamu belajarkan tentang hadis fadilat amal, amalan-amalan sunnah Nabi, maka amal terus. Amal terus macam mana? Pakai serban, pakai jubah, bersugi. Kemudian ada amalan tarbiyah dia. Bangun pagi-pagi, semayang tahajud, gitu gini. Tok guru train. Lepas tu mengajinya duduk bersila di bawah dengan tok guru, nadah kitab. Apa orang cakap? Merendahkan diri. Bukanlah nak kata yang lain tu tak betul, tapi ada kurang. Kalau mengaji di universiti, kadang-kadang jubah pun tak pakai, pakai baju kemeja. Kadang kopiah pun dogoi atas kepala, kopiah pun tak ada. Tapi mengaji sarjana bidang agama syariah, tu masalah. Bukan cakap ni. Tak, orang yang mengaji tu, universiti tu. Tak kata sama-sama kata yang tu. Mana kata amalan ialah bukanlah berdosa, taklah berdosa. Ayat dia petikai. Habis berdosa ke Ustaz? Kami pakai baju meja. Tak kata dosa pun. Tapi lagi tinggi ilmu, sepatut lagi tinggi amal. Dia maksud macam tu. Ini ilmu tinggi, mengaji hebat, baca ayat Quran, hadis semua dalam kepala, tapi bagi amal tak nampak pun. Sedangkan yang nak boleh pahala ilmu ke amal? Amal. Dia tahu semayang subuh tu wajib, tapi dia tak semayang subuh, nak boleh pahala tak? Dalam pahala tak dapat, dosa pun dapat. Dia alim, hadis tentang solat sunat tahajud dia hafal.
dalil tentang solat tahajud dalam Quran, dia hafal. Nah, tapi dia tak bangkit tahajud. Adakah dengan hafal ayat tahajud dia dapat pahala? Tak lah. Dia kena bangkit semayang baru dapat pahala. Ada orang ayat pun dia tak hafal tapi dia bangkit, boleh pahala tak? Boleh. Jadi yang mustahaknya ialah amal. Amal yang kita nak. Tapi manakan nak dapat amal kalau tak ada ilmu? Maka ilmu juga jadi mustahak. Maka kedua-duanya selari. Ilmu dan amal tak boleh dipisahkan, mesti bergerak sekali. Cumanya dia mesti sama-sama naik. Ilmu naik, amal pun naik. Lagi banyak ilmu, lagi banyak amal. Macam saya sendiri, tuan-tuan tak apalah, saya malu dengan diri saya juga. Bila kita balik, saya ada khaskan satu bilik saya. Nah, saya susun rak penuh dengan kitab. Tapi kadang-kadang kita menong tengok kitab-kitab ni, kita malu. Allah, kitabku banyak tapi amalku tak sebanyak macam kitab yang sampai melendut rak almari tu. Kan? Jadi malu. Gitu. Nah, kalau saya banyak kitab pun malu, kalau tuan-tuan tak ada kitab, nak tahu. Contoh aja, nak contoh. Allah, kena gak stepek ni dia. Nak ceritanya gitulah. Tapi tak apalah, yang penting kita mengaji. Kan? Yang penting kita mengaji. Tak apalah, rasa malu tu separuh daripada iman. Okeylah, ada malu tu maknanya kita ada iman. Tapi kalau malu pun tak ada, orang kata rumah hang dekat dah kan dengan masjid, dekat dengan surah, tak pernah nampak pun. Dia buat tak kisah, muka tak hati malu. Itulah kita teruk. Kurang-kurang kita rasa malu. Itu tandanya kita masih lagi ada iman. Tak? Baik. Maka hamba itu bahawa jangan kau bimbangkan, melainkan dengan keduanya. Bimbanglah tentang ilmu, bimbanglah tentang amal. Kerana dua inilah yang membezakan hamba ataupun makhluk yang bernama manusia dengan makhluk yang bukan manusia, yakni binatang. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat suratul Fatir, ayat 28, Allah SWT sebut, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Allah kata, dan demikian pula di antara manusia. Allah mula sebut manusia dulu. Allah kata banyak-banyak manusia. Kemudian Allah kata, dan binatang-binatang yang melata. Binatang melata ni maknanya binatang yang berjalan-jalan. Maksud sini binatang liar, binatang sana sini pergi. Dan juga binatang-binatang ternak. Binatang ternak maknanya binatang yang tidak liar, yang kita ternak, yang jinak. Jadi tiga Allah sebut. Manusia berkeliaran, binatang yang melata, yang berkeliaran juga, yang liar, binatang yang ternak, yang dijinakkan. Kemudian Allah kata yang berlainan jenis dan warnanya. Maknanya nak menunjukkan macam-macam. Manusia itu berlainan jenis, berlainan warna, binatang pun begitu juga, berlainan jenis, berlainan warna. Kemudian di tengah ayat Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kenapa ayat tiba-tiba ayat mula-mula Allah sebut tentang manusia ramai, binatang banyak. Tiba-tiba ayat tengah Allah kata yang paling takut kepada aku ialah orang yang berilmu. Apa yang Allah nak cuba maksudkan situ? Maknanya Allah nak maksudkan makhluk aku banyak, manusia bertebaran, binatang pun bertebaran. Tapi dalam banyak-banyak makhluk aku, yang paling takut pada aku ialah orang yang berilmu. Kalau orang tu tak ada ilmu, maka dia duduk setaraf dengan binatang. Itu maksud dia. Sebab binatang dia buat 5 benda. Kita pun buat 5 benda tak? Makan, kita makan. Ada makan lagi? Tengok susun meja tu, tak tahu. Nampak? Minum. Nak makan tak minum, tercekik pula. Minum. Lepas tu apa? Kerja. Kita pergi kerja tak? Nak kebau, tengok kebau. Kebau pergi kerja kat bajak sawah. Lepas tu kahwin. Tapi binatang tak kahwin lah. Binatang panggil mengawan. Kahwin jugalah tu dia. Cuma tak adalah akad nikah, hantaran tak adalah. Yang kelima, tidur. Kita tidur tak? Binatang pun tidur tak? Jadi 5 benda. Manusia pun buat, binatang pun buat.
Kalau macam tu sama dah. Nah, jadi tak nak bagi sama, kena tambah lagi 2. Maka lengkap jadi 7. Lepas tu 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebab ada 7 sifat manusia ni. Barulah manusia boleh tundukkan 7 petala alam. Apa 7 tu? Tambah lagi 2, 5 ni dia buat, tambah lagi 2, yang ke-6 ilmu, yang ke-7 amal. Dengan ilmu dan amal lah, barulah 7 petala langit, 7 petala bumi tunduk pada yang disebut sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di bumi ini khalifah. Siapa khalifah? Yang buat 7 benda ni. Barulah dia jadi sebenar-benar hamba Allah yang takut pada Allah. Kalau tak buat lagi 2 ilmu dan amal ni, mana setara binatang je lah. Nah, tokek lembu pun tak hadir kuliah. Tokek lembu adik-beradik lembu. Nah, dia suruh lembu masuk kandang, patut dengan dia masuk sekali. Lembu kata, "Hang tak masuk sekali." Kata, apa pula aku balik rumah. Mana pula macam aku kak, dia kata lembu. Sebab hang bukan ngaji pun. Tak, kalau bukan ngaji baru duduk dalam kandang. Dah ngaji baru duduk kat rumah. Dia kasar sikit. Nak bagilah supaya baru kita faham. Bukan suruh jadi alim, bukan suruh jadi ulama, bukan suruh jadi ustaz, tapi pergi mengaji je. Alim tak alim tu nombor 2. Itu kurniaan Allah. Allah nak bagi kita faham. Allah tak bagi kita faham, nak buat macam mana? Kita usaha saja. Yang penting kita sudah menuntut ilmu, mengaji. Kemudian kita beramal atas apa yang kita mengajikan, apa yang kita belajar. Gitu. Dan dipayahkan. Jangan kita buat susah. Jangan kita buat payah-payah tentang dunia ni. Dunia tak payah mana. Dunia tak susah mana. Duit. Jangan kalut pasal duit. Masa Tok Guru Siddiq Noh dia mengaji pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Kedah dengan Tuan Guru Haji Hitam. Tuan Guru Haji Hitam ni anak murid Tok Kenali anak murid Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, seorang ulama yang tersohor di seluruh dunia. Memang sanad dia punya ilmu ni hebatlah. Lepas tu dapat menghasilkan guru yang hebat. Jadi Tok Guru Siddiq Noh dia mengaji dengan Tok Guru Haji Hitam tu. Dengan kawan dia seorang lagi ni. Kemudian masa mengaji tu, kawan dia ni kehabisan duit. Tok Guru Siddiq Noh pun tak banyak agak duit. Biasalah orang mengaji pondok gitulah, duit bukan banyak mana. Duit habis. Jadi yang tinggal ada dalam RM10 je. Tinggal RM10. RM10 zaman dulu boleh gagah lagi lah. Makna boleh lah nak tahan sebulan. Zaman dulu zaman lah tak cukup. RM10 sehari habis lah RM10. Jadi punya mula pening kepala. Macam mana nak buat ni, duit dah nak habis dia ni. Takkan nak tinggal pondok. Niat hati nak mengaji lagi. Inilah kata ibtila. Ujian-ujian yang kita kena hadap. Allah uji kita je sebenarnya. Benda tu bukan susah pun, tapi Allah saja nak test je. Ni diuji. Akhirnya mengadu ke Tok Guru. Bagus kat dia. Jangan buat pandai sendiri, jangan buat selesai sendiri. Masalah balik kepada ulama. Letakkan ulama tempat rujukan kita. Tanya Tok Guru. Dia pun tanya Tok Guru. Tok Guru, saya kehabisan duit ni Tok Guru. Tapi nak tinggalkan pondok, nak kerja tak tergamak sebab saya nak ngaji lagi. Niat sungguh nak ngaji. Tapi jadi pening kepala pula sebab duit nak habis. Nak ngaji macam mana ni, duit tak ada. Jadi pening juga ni, macam mana nak buat. Tanya pendapat Tok Guru. Tok Guru tanya, "Entah ada berapa?" Dia tanya. "Ada berapa lagi tinggal?" Tak banyak mana Tok Guru, ada dalam RM10 tu. Tak apa, entah habiskan lah. Habiskan dia kata. Duit orang dah tak ada. Ingatkan mengadu-ngadu tu Tok Guru nak ulur lah lagi 10. Dah lagi suruh habiskan 10 tu. Dia kata habiskan, entah belilah barang-barang dapur, entah awak masak, bagi kawan-kawan pondok makan semua. Kata, "Haish, nak lawan Tok Guru, ikut je lah." Goreng dia beli bihun apa semua ni, awak masak. Masak bihun pun muka macam bihun dah masak. Sedih lah kawan ni, duit habis dah ni. Tok Guru suruh habiskan. Tak nak ikut Tok Guru, ikut jugalah. Menong dia sambil kacau dalam kuali tu. "Aku duit habis dah ni.
Kawan-kawan lain sonok dapat makan bihun aku. Aku nak makan apa lah ni? Nak, tak apalah. Masak-masak bagilah seorang sikit kan. Bagi termenung dia kat tangga pondok. Menung lama. Tiba-tiba telefon dia bunyi. Telefon dia bunyi, angkat-angkat. Rupanya sebelum dia masuk pondok, dia ada pernah buat macam wiring rumah orang. Dan orang ni jenis lurus, jenis baik kan. Orang kan kadang-kadang panggil suruh buat tapi duit tak bayar-bayar. Ada jenis banyak kan barangan gini kan. Nantilah aku bayar. Dia gitu. Tak apalah. Dia jenis orang baik ngaji pondok. Dia pun biar. Sampailah akhirnya orang tu dah berhutang banyak lah kali kawan ni telefon. Ingat aku lagi tak? Siapa dia? Ada dulu ada buat projek wiring kat tempat aku ni. Aku berhutang banyak dah dengan hang ni. Minta maaf lah. Sekarang ni baru aku ada duit, aku langsam lah, bayar habis lah. Jadi aku ni nak minta nombor akaun. Hang, aku nak bank in 20,000. 20,000. Nak RM10 habis, 20,000 Allah hantar. Memang projek dia dulu banyak sangat, sampai memang 20k tu orang tu berhutang kan dia. Orang tu nak bayar sekaligus 20,000. Tadi duduk termenung kat tangga, jatuh terus tangga. Terkejut 20,000. Allah, dia kata. Itu saya tambah lah jatuh tu. Nak bagi sedap cerita. Kan 20,000 banyak lah. La ilaha illallah, tu yakin. Gigi jumpa cerita kat Tok Guru dia senyum. Tok Guru dia kata, Tok Guru Haji Hitam tu bagi tahu kat Tok Guru Siddiq dia kata, "Dik, duit ni macam misai," dia kata. Lagi cukur, lagi tumbuh. Kita cukur misai, tumbuh apa tu? Lepas minggu tengok tebal. Lagi tak cukup, lagi tutup sampai mulut-mulut tutup. Nampak? Minum air siap cicah lagi. Nampak? Dah banyak. Cukuri, tumbuh lagi. Cukuri, tumbuh lagi. Gitu lah. Betul tak? Dan selama ni kita dah berapa tahun hidup. Memang kita susahnya hidup. Tapi sampailah hidup lagi ni. Tak mati pun. Betul tak? Siapa jamin rezeki tu? Allah. Tinggal lagi kita kena usahalah. Dan ikhtiar. Tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Sebab tu gini, lambang tawakal, kita berserah kepada Allah. Itu lambang hamba dari sudut meletakkan diri kita tak mampu buat apa-apa. Kita berserah pada Allah, yakin pada Allah, serah pada Allah. Tapi dalam penyerahan tu bukan maksud kita duduk relax. Kita berusaha pula, berikhtiar, buatlah apa yang kita patut buat. Tapi pegang, jangan nampak usaha yang kita buat confirm mesti buah hasil. Tak, hasil Allah tentu. Allah nak bagi, Allah tak nak bagi, sudah. Ibarat contoh kita tanam biji benih, tanam pokok. Pokok tu kita tak boleh tentu mesti dia tumbuh ke tidak. Allah nak bagi tumbuh, Allah tak nak bagi tumbuh, tak tumbuh. Kalau tumbuh pula, Allah nak kata berbuah pun berbuah. Kalau Allah kata tak berbuah, takkan berbuah walau macam mana pun. Kita boleh usaha dan ikhtiar saja. Itulah. Tapi macam mana, tanam pun tidak, benih pun tak ada. Lepas tu nak harap pokok buah. Menong depan kebun. Tanam pun mat, tak tanam apa-apa. Lepas tu nak naik, aku harap musang king tumbuh lah sekejap lagi. Nampak? Kawan dia kata, baik aku tanah hang, dia kata. Mana boleh, kita tanam dulu. Gitulah, kita usaha dulu. Kemudian Allah yang menentukan hasil dia. Jadi usaha tu, habis ada gak orang kata, dan kalau usaha tapi tak tahu gak baik, tak payah usaha. Tak juga. Usaha itu lambang kehambaan, lambang meminta. Meminta ni, kita berdoa ni minta. Sama lah doa ni, kalau kita tak doa pun, kalau Allah nak bagi, Allah bagi, betul lah. Kita tak minta pun, kalau Allah nak bagi, Allah nak bagi, bagi. Habis kenapa kita doa? Doa ni bukan maksud dengan doa tu mesti dapat apa kita doa. Tak. Tapi doa tu lambang kehambaan, lambang meminta-minta tu. Macam orang minta sedekah, mengemis kita pada Allah. Dengan mengemis itulah jadi rendah. Macam orang mengemis kepada orang lain, dia akan nampak diri dia tu lebih rendah daripada orang lain. Minta bang duit sikit bang, lapar perut bang. Merayu-rayu. Menunjukkan kerendahan diri dia. Orang yang bagi pula, ambil lah. Jadi menunjukkan kerendahan diri. Itu kerendahan diri pada sama-sama makhluk. Ini kerendahan diri pada Allah.
lagi rendah kita pada Allah, lagi tinggi sebenarnya Allah angkat martabat dan makam kita. Itu kunci dia. Tapi lagi kita rasa tinggi di hadapan Allah, hakikat sebenar kita rendah di sisi Allah. Jadi jangan nak buat act depan Allah. Buat bodoh. Bukan setakat Tuhan, kalau kita mengaji dalam ilmu adab menuntut ilmu, disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, bila berhadapan dengan guru jangan tunjuk lebih alim daripada guru. Sampai situ adab dia. Jangan buat pandai. Buat tak reti depan guru, sebagaimana menghormati guru. Itu guru dengan Tuhan lagilah dahsyat. Jadi menunjukkan kita lemah, kita tak ada. Kita usaha, macam kita usaha tentang COVID ni, usaha pakai vaksin, usaha dengan pelitup muka, usaha dengan SOP jarak apa semua, usaha dengan rock block lah apa semua, usaha macam-macam usaha. Tapi jangan tinggal pergantungan pada Allah. Dalam usaha tu minta tunjuk Allah. Patutnya begitu cara dia. Bukan pandang usaha semata-mata tanpa minta pertolongan Allah. Ini usaha dulu baru nak minta tolong. Salah tu. Dalam usaha tu kita minta tolong Allah. Macam kita makan ubat. Kita makan ubat, kita pun ambil ubat. Kan ustaz-ustaz ajar baca selawat dulu. Itu sebagai makna kata pergantungan kita dengan Allah. Barulah kita nampak yang sembuhkan ubat Allah. Kita selawat dulu, kita doa, ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Dengan jalan aku makan ubat ni. Baru kita telan. Jadi kita makan ubat tu memang tak ada apa-apa kesan pun hakikat sebenar. Tapi dengan sebab meminta pada Allah, Allah turunkan dia punya asbab pada ubat, maka jadi sembuh kerana ubat, tapi ubat tu jadi kerana Allah. Dia begitu. Ini dah telan banyak ubat, baru ya Allah, kenapa tak sembuh-sembuh? Dah makan ubat ni dengan botol-botol telanan ni. Kamu telan dulu baru nak minta tolong Allah, tu silap kita. Ambil dunia dulu baru nak ambil akhirat. Ni masalah. Patut ambil akhirat dulu baru ambil dunia. Ini yang kita nak ubah sistem pendidikan. Awal-awal lagi masuk dah tadika belajar bahasa Inggeris. A for apple. B for ball. Kembung mulut-mulut. Ayahnya hantar anak dengan ayah belajar sekali kat luar. Mobile. Belajar bahasa Inggeris dulu. Belajar doa makan masuk pasti. Belajar doa makan, belajar Asmaul Husna. Lepas tu belajar Quran, boleh baca Quran. Kenal akhirat dulu, barulah kenal dunia. Barulah dunia tak boleh perdaya kita. Sebab dunia ni penuh tipu daya. Tapi kita dah ada perisai. Apa perisai kita? Akhirat. Maka selamatlah kita. Kita duduk atas dunia, tak tertipu dengan dunia. Tapi pergi ambil dunia dulu. Awal-awal lagi dah kena kencing dengan dunia. Lepas tu bila dah kena tipu dengan dunia, jatuh bankrupt, tak boleh buat apa dah, barulah nak cari akhirat. Bila tak boleh buat apa dah, bankrupt, harta tak ada dah, barulah nak tidur masjid, barulah nak tidur surau, barulah nak cari ustaz. Dah teruk gini, barulah nak cari ulama. Ni masalah. Kita meletakkan akhirat pilihan terakhir. Lepas tu ada hati nak suruh Allah letakkan kita pilihan pertama. Kita buat agama pun pilihan terakhir. Tu. Bunyi dah tak terasa. Sikit lagi boleh nah. Dan dipayahkan, tak payah-payah, melainkan bagi keduanya. Kalau kita nak payah betul, payahlah dua benda ni. Payah ilmu, payah amal. Payah dunia tak payah-payah. Jangan buat kalut sangat. Kita usaha saja, insya-Allah ada. Cumanya jangan letak matlamat dunia tu terlampau tinggi. Bila letak tinggi tu yang jadi payah hidup. Bercita-cita nak pakai kereta mahal, bercita-cita nak rumah besar, itu yang bertungkus lumus, kerja siang malam sampai overtime, kuliah maghrib tak dapat datang, solat jemaah tak pernah nampak batang hidung. Lah kali pencen baru nak datang. Pencen pula tak datang, sibuk kat kebun. Nampak tak jadi apa akhirnya. Jadi jangan kerja-kerjalah. Dapat sikit boleh beli rumah untuk bertumpang teduh, tak besar mana tak apa. Jadi ada dapur, ada tempat tidur, jadilah. Rumah Rasulullah pun kecil je. Rumah kita kebanyakan, saya boleh kata 99% rumah kita semua lebih besar daripada rumah Nabi. Masuk rumah saya sendiri apa.
Nah, jadi kita malu dengan Nabi. Jadi apa lagi alasan kita? Nah, Nabi boleh buat ibadat banyak, patut kita dengan rumah yang selesa lagi lah ibadat kita lagi banyak. Kan? Tu. Kita tidur atas katil, Nabi tidur atas pelepah tamar. Satu hari Saidina Umar datang jenguk Rasulullah. Kebetulan Rasulullah pada ketika itu panas tengah hari, Rasulullah tak pakai baju. Hanya pakai kain sahaja sebab dalam rumah. Jadi Saidina Umar pun masuk perasan belakang badan Nabi berbirak-birak garis-garis. Saidina Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa berbirak-birak belakang badan kamu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, dah ini aku tidur. Saidina Umar tengok pelepah tamar. Daun-daun pelepah tamar Nabi beralaskan tu. Menangis Saidina Umar. Saidina Umar kata, ya Rasulullah, Raja Parsi, Raja Rom tidur di atas tilam yang empuk-empuk, sedangkan engkau kekasih Allah, satu dunia ni Allah tundukkan atas engkau ya Muhammad, tapi engkau tidur hanya beralaskan daun pelepah saja. Itu yang Nabi ajar Saidina Umar. Nabi kata, hidup kita bukan lama wahai Umar. Kita datang daripada tanah dan akan kembali pada tanah. Jadi kalau kita nak hebat sangat, nak ke mana sangat? Gitu je. Jadi apa yang ada, bukanlah suruh bakar tilam balik ni. Bakar habis bakar tilam, daripada bakar baik bagi saya. Mana yang ada tak apalah. Kan? Ada tak apalah, tapi tak payah gulu. Tak payah lebih-lebih. Cukup dah tu ada tempat tidur, selesa dah tu. Tak payah nak sampai kolam renang bagai. Nak kolam renang berenang tak pandai. Kan? Tak payah. Biasa-biasa sudah. Gitu saja. Ada kenderaan boleh datang masjid surau, jadilah. Kan? Gitulah. Cukuplah tu. Boleh lah. Kan? Ada rezeki lebih tak apalah. Kan? Lepas tu kita bantu orang lain, tolong orang lain, tak ada masalah. Macam Ustaz Ibn Liu kaya, tapi bukan dia kaya seorang, dia tolong orang lain. Tak ada masalah. Walaupun dia pakai kereta mewah, tak ada masalah, tapi dia memewahkan orang lain sama. Gitu. Sama-sama kita bantu umat Islam. Jatuhlah. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan kat satu orang gitu, dan ada pun hilang, dan payahkan, melainkan bagi keduanya. Dan jangan ditilik. Ditilik maknanya diperhati. Jangan duk tilik tengok sangat dunia, melainkan keduanya. Yang nak kena tengok perhati sangat dua, ilmu dan amal. Itu kita tilik sungguh. Tengok perhati ilmu kita tak kat mana, amal kita tak kat mana. Sebab tu ada riwayat mengatakan, kalau kamu nak tahu di manakah kalau insya-Allah kita ni ditakdirkan Allah masuk syurga, amin. Tapi cuma kata ulama, kalau kamu nak tahu di manakah kedudukan syurgamu, sebab syurga ada banyak, ada 7, ada setengah kata 8 tingkatan dia. Kalau kamu nak tahu di manakah kedudukan syurgamu, tengoklah kedudukan ayat Quranmu. Mana banyak mana dah kita baca ayat Quran, banyak mana dah kita hafal ayat Quran. Kalau sikit, boleh jadi kalau masuk syurga pun duduk bahagian rendah itu. Kalau setengah, mungkin duduk tengah-tengah. Kalau habis dan faham betul-betul, mungkin atas. Jadi bergantung situ. Maksudnya amal kita. Amal kita. Tak apalah, kita hijrah dah, insya-Allah kita semua ni nak diselamatkan Allah daripada api neraka. Cuma kita kena tambah lagi perjuangan kita supaya kita dapat syurga yang paling tinggi, syurga bersama dengan para nabi dan para rasul. Maka terpaksa pula kita bermujahadah lawan hawa nafsu untuk meningkatkan lagi amal. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam bab kebajikan. Lawan-lawan dalam bab kebaikan. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak capai yang tinggi. Janganlah cita-cita tu rendah sangat. Mu nak ngaji takat mana ni? Saya pasti dah. Masa ngaji takat pasti mongok betul. Nampak? Ataupun saya SPM pun cukup dah. Mana boleh. Biar cita-cita tu tinggi. Kata guru kami. Biar orang tanya nak ngaji sampai mana ni? Sampai PhD. Kalau tak dapat PhD pun kurang-kurang degree. Boleh kan? Dari sudut makna lah. Maknanya biar orang tanya kamu nak syurga mana? Saya nak duduk syurga dengan para nabi dan para rasul. Orang pun tengok atas bawah. Iya ke? Mayang sunat pun balok. Contoh. Tak apa, biarlah orang nak kata apa, tapi biar cita-cita tu tinggi. Bila himmah kita tinggi, cita-cita kita tinggi, kalau tak dapat yang tinggi pun, kurang-kurang yang tengah. Tak dapat nombor 7, dapat nombor 5. Jadi,
Dah ini saya syurga tingkat 1 pun jadi dah. Boleh dapat kat syurga. Tengok-tengok 1 pun dapat. Masuk neraka terus. Nauzubillah. Nampak? Nah. Jadi biarlah tinggi. Kan? Biar tinggi. Orang kata kamu nak ibadat ni sampai mana? Sampai saya boleh jadi imam Masjidil Haram. Nampak memanglah macam lampau sangat. Tak payah letak gitu. Tak mustahil kalau Allah nak takdirkan. Apa tahu? Nah, seorang lelaki pemuda daripada Sungai Tuntung asal hidupnya sekarang menjadi imam di Masjidil Haram. Anda tahu? Kalau Allah nak buat bukan payah. Nak? Saya pernah jadi. Tapi makmum saya itulah yang ikut umrah sekali dengan saya lah. Kita semayang lambat. Jadi imam lah semayang kat Masjid Haram ke? Bukan imam yang depan sekali tu, imam belakang. Jadi imam ke? Okey lah tu. Balik tanya jadi imam tu. Baik. Jadi itu dia. Maknanya kesimpulan kita pada malam ni, kita baca 2 baris ni dalam kitab Jawi ni. Jadi kesimpulan dia, jangan kalut, jangan bimbang, jangan resah, jangan apa lagi, jangan payah, jangan tilik selain daripada 2 benda saja, ilmu dan amal. Lain tak payah kalut. Bukan tak payah kalut tu maksudnya tinggal. Tak, buatlah. Buat tapi jangan pening. Buat biasa je. Macam biasa je buat rutin harian kita, buat macam biasa. Jadikan dia sekadar macam hobi biasa je. Adapun matlamat sebenar kita, ilmu kita dan amal kita. Renung ilmu kita takat mana lah aku ni, kan? Amal kita takat mana, yang tu kita kena renung. Quran kita dah banyak mana baca, kan? Boleh baca tak? Sebutan-sebutan makhraj dan sebagainya, itu kita kena renung, belajar pelan-pelan. Biar menghinakan diri tak apa, kan? Pergi cari guru, walau guru lagi muda daripada kita, tak apa, menadah kitab. Saya dulu belajar ikat serban dengan seorang budak tahfiz. Padahal masa tu Tok Guru dah lantik saya sebagai timbalan untuk jaga sekolah tahfiz tu. Tapi sebab saya bukan asal daripada tahfiz, jadi nak ikat serban pun saya tak erti, kan? Jadi saya bawa kain serban tu, saya panggil budak anak murid saya, tolong ajar ustaz cari ikat serban. Dan anak murid saya jadi guru saya dalam bab serban. Tak ada masalah. Apa kita nak malu pula? Alah, kali kita yang untung dapat beramal. Selagi mana kita pakai serban ni, selagi tu budak tu dapat pahala, sebab dia yang ajar cara ikat, kan? Jangan buat pandai sendiri, buat pandai sendiri, ikat mati belakang. Tak boleh buka dah. Kawan dia kata, aku tengok hang istiqamah lah pakai serban. Bukan istiqamah, tak boleh buka. Nampak? Sampai ke mandi pun pakai juga. Jadi makna kata tak payah malu. Belajar, biarlah kita, kalau geng-geng mengaji ni dipanggil khuwaidimil ilmi. Khuwaidimul ilmi. Masuk khuwaidimul ilmi ialah jadilah kita khadam kepada ilmu. Masuk khadam ni, rendahkan diri kita dalam bab ilmu. Tak apa, tak payah nak malu, tunduk. Biar kita nampak hina dari sudut mengaji ilmu. Kerana dengan mengaji ilmu itulah asalnya hina jadi mulia. Tapi kalau tak mengaji, asal mulia jadi hina. Orang hebat-hebat kebesaran pangkat jawatan tinggi, tapi ilmu agama tak ada, cakap merepek. Orang tegur nampak sangat kebodohan dia. Akhirnya daripada dipandang mulia jadi dipandang hina. Kita orang bawah aje. Mula-mula orang pandang kita macam pandang hina je, tapi sebabkan dengan ilmu agama, akhirnya diangkat Allah, dipandang mulia. Saya dulu sebelum orang panggil Ustaz Syakir, orang panggil Syakir je. Dan siapa saya? Agak-agaklah dulu kalau saya tak adalah mengaji agama, saya datang surau Sungai Tuntung ni singgah semayang, seorang pun tak kenal saya. Siap tegur pula lagi. Mana datang nampak? Orang tak ada nampak hormat lah. Sebab kita orang biasa je. Lepas tu saya kat pondok ni, diibaratkan kami ni, Tok Guru Siddiq Noh ni, dibawa lori, dipusing merata tempat. Dia nampak ada besi buruk, dia angkut sumbat kat dalam belakang lori, masuk. Besi buruk, besi karat, orang tak pakai dah. Besi buruk ni orang nampak tengah jalan, orang baling tepi. Kata apa punya besi, duduk tengah jalan menyusahkan orang. Orang tak pandang. Orang pijak lagi, itu besi buruk. Bawa naik lori, Tok Guru bawa sampai dekat dia punya bengkel dia pondok lah. Sampai kat bengkel, Tok Guru buka api besar-besar, masuk habis besi tu dalam api. Tu yang panah duk pondok tu.
Nak pam kena torture, kena ni tegur dengan tok guru gini sakit telinga. Nak tertunduk malu depan tok guru, banyak silap buat salah gini kena tegur kan. Lepas tu kena sekat hawa nafsu, yang ni tak boleh, ini tak boleh, teringin nak buat benda ni tak boleh, ini tak boleh, banyak terhalang, terjaga. Tadilah furnace tadi, api panah dibakar sampai hancur. Nah, bila dah hancur dituang atas acuan. Kemudian diketuk pula dengan hammer sebab nak buat pedang. Tong. Oh, bayang kena ketuk dengan tok guru. Tong. Saya banyak kali kena marah dengan tok guru. Tok guru Sidik Noh tak pernah puji saya kat depan saya. Tak pernah puji. Cuma yang jadi kantai bila saya pergi masjid tempat yang tok guru mengajar, nan jemaah tu cerita. Kemarin tok guru ustaz mengajar masjid kami. Dia cerita pasal ustaz lah. Loh, ya ke? Barulah terkoyakkan pelikat. Kembang punya pasal. Nah, kalau tak tahu, tok guru tak pernah puji depan. Lagi dia marah dia. Oh, tak berani saya. Saya kalau tok guru naik nama dekat saya punya telefon, tengok Tuan Guru Sidik Noh. Allah, selawat dulu, mengucap dua kalimah syahadah nak angkat ni. Nah, hari ni apa pula ni? Tok guru nak marah ke nak apa ni? Takut ada masalah kat sekolah ke apa kan? Telefon, Waalaikumsalam Tok Guru. Oh, lembut selembut-lembutnya. Macam cakap dengan awet. Bak hormat yang tinggi. Takut dengan Tok Guru. No, dia ketuk sampai nipis besi tu. Halus je. Dia dah halus, dia ukir lawa-lawa, bagi warna krom apa semua. Akhirnya digantung di pameran pedang, di kedai jual pedang. Tertulis di bawah harganya RM1,000. Maknanya besi yang asalnya buruk tadi, karat tadi, dibentuk menjadi sebilah pedang yang tajam, boleh mencantas hujah-hujah musuh, dan nilai harganya tidak terkira, boleh mencecah sampai beribuan ringgit akhirnya. Yang ni lah yang pondok nak buat ni kita hasilkan. Orang tak pakai, tak boleh nak ngaji mana, tak erti apa, masuk kita cuba. Tapi kena mujahadah, kena lawan lah hawa nafsu, kena tahan, kena ketuk, kena panah, apa semua tadi tu kena lawan. Biar kalau boleh lawan sungguh-sungguh, istiqamah, insya-Allah hasilnya akan jadi hasil pedang. Nak nilaian 100,000 harga dia. Ada. Macam sekarang ni ramai dah, alhamdulillah, Ustaz Burhan pun dah mengajar. Malu dia. Ustaz Qomar. Itu semua dulu anak murid ingusannya dulu mengaji tahfiz gitu. Tapi alhamdulillah hari ni saya dengar ceramah dia pun sedap juga Qomar. Alhamdulillah itu dah jadi pedang 100,000 kan. Dah asal daripada orang tak pandang apa pun. Siapa nak pandang kita? Jadi nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kata Sayyidina Umar. Kita dimuliakan Allah dengan sebab kita bersama Islam. Tapi kalau kita tak bersama Islam, bukan sakat tak dimuliakan Allah, malah bertambah teruk dihina oleh Allah. Jadi berdampinglah kita dengan alim ulama, dengan asatizah, dengan guru-guru agama, dengan Islam. Jangan putus kuliah-kuliah kita, solat jemaah kita, melainkan ada hal-hal yang sangat mustahak, sangat penting, tak apalah. Tapi seboleh-bolehnya jagalah. Selagi mana kita kuat bersama agama ni, Allah akan angkat kedudukan kita, makam kita. Jadi itu insya-Allah. Dan kita akan sambung. Maka ketahui bahawasanya barang yang lain daripada keduanya. Berhenti kat situ. Kurungan maka ketahui. 2 baris je kita macam mana ni. Ni 2 baris tak? Ke nak tambah lagi baris? Tambah lagi baris kan lambat pula anak. Cukup dah tu. Belajar banyak-banyak pun bukan ingat semua. Jadi cukup sekadar tu. Macam biasa, kalau ada yang nak beli barang, Ustaz Burhan keluarkan ke? Tak ada. Jadi kalau nak beli barang, bagi tahu je Ustaz Burhan. Ustaz Burhan memang suka panjat belakang tu. Itu hobi dia. Jadi dia akan panjat belakang tu ambil barang. Jadi bagi tahulah nak beli apa Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan salah silap tu adalah silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.